Cara dia ambil wuduk kurang sempurna. Macam mana nak bilang dia Raihan? Okey Ustazah, sebelum kita bincangkan tentang langkah-langkah untuk kita mengambil wuduk, boleh tak Ustazah bincangkan atau kongsikan kepada penonton kita apakah itu wuduk dan apakah kepentingannya dalam Islam? Jadi beberapa ulama telah menjelaskan bahawa perkataan wuduk ini berasal dari perkataan Arab iaitu perkataan wada'ah. Dan perkataan ini bermaksud yang baik dan yang indah. Bila kita belajar agama, wuduk bermaksud untuk membersihkan bahagian-bahagian badan yang tertentu dengan cara-cara yang tertentu untuk menyucikan diri. Wuduk ini diwajibkan supaya kita dapat lakukan beberapa ibadah seperti haji, umrah, tawaf, memegang Al-Quran atau mushaf, dan juga yang paling penting sekali untuk umat Islam ialah untuk mendirikan solat 5 waktu hari-hari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sehingga sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke buku lali." Rasulullah SAW juga menekankan bahawa kebersihan ataupun taharah memainkan peranan yang sangat penting di dalam agama kita secara zahir dan batin juga. Mungkin yang dimaksudkan Ustazah ini adalah sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Okey Ustazah, boleh tak Ustazah kongsikan kepada kita apakah langkah-langkah untuk kita mengambil wuduk mengikut ataupun menurut mazhab Imam Syafi'i? Sebelum kita mengambil wuduk, ada beberapa perkara yang kita harus peka dan pastikan. Salah satunya adalah pastikan bahawa diri kita bebas daripada segala kotoran, daripada pakaian ataupun tempat yang kita akan lakukan ibadah yang seterusnya, dan juga di atas kulit kita. Jadi untuk kaum wanita yang bersolek, kita haruslah bersihkan bahan-bahan solekan dari muka kita, dan juga jika ada bahan pengilat kuku harus dibersihkan juga. Dan untuk abang-abang kita, adik-adik lelaki kita yang memakai produk rambut yang waterproof ataupun yang kalis air, harus juga dibersihkan ataupun diambil wuduk di bahagian-bahagian yang tiada produk itu nanti. Yang kedua adalah niat. Tiada kata-kata atau ucapan-ucapan yang khusus apabila kita berniat untuk wuduk. Yang paling penting adalah niat itu untuk berwuduk dan juga untuk menyucikan diri, dan terletak niat ini di dalam hati. Selepas memastikan bahawa diri kita telah bersih dan tiada kotoran dan juga telah berniat, barulah kita mulakan dengan membasuh muka. Paras muka daripada ubun-ubun atau hujung rambut hingga ke bawah dagu, dan juga dari telinga hingga telinga. Ini seluruhnya adalah muka. Jadi untuk wanita-wanita yang berhijab harus membasuh, walaupun di belakang hijab ini atau tudung ini, harus memasukkan tangan dan memastikan bahawa muka seluruhnya telah terbasuh. Untuk kaum lelaki pula, sekiranya mereka yang ada janggut yang agak tebal, makanya bagi mereka perlulah basuh janggut mereka untuk memastikan airnya itu sampai ke kulit mereka. Kemudian, bolehlah kita membasuh lengan bermula dari hujung jari hingga ke paras atas siku sedikit. Sangat baik untuk kita membasuh bermula dengan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan juga 3 kali. Bahkan ia merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk bagi mereka yang inginkan ganjarannya lebih. Langkah seterusnya adalah untuk mengusap sebahagian daripada kepala. Cukup dengan mengambil air di atas tapak tangan dan mengusap sebahagian daripada kepala. Untuk kaum wanita yang memakai hijab, cukup untuk membasahkan atau mengusap sebahagian daripada kepala dengan memasukkan tangan yang basah di antara serkup dan juga rambut dan mengusap. Itu sudah cukup untuk menyempurnakan rukun wuduk. Bagi kaum lelaki pula, sekiranya ada mereka yang sudah pun sikat ataupun sudah rapikan rambut mereka, cukup bagi mereka untuk meletakkan air ataupun mengusap di bahagian tepi rambut mereka di atas kawasan telinga. Itu sudah cukup untuk menyempurnakan rukun mengusap rambut. Walaupun begitu, yang lebih baik adalah untuk kita mengusap seluruh kepala kita sehingga air terkena daripada sebahagian telinga kita. Kemudian, kita membersihkan telinga dengan cara yang sama, membasahkan telapak tangan dengan air yang bersih dan membersihkan kuping telinga luar dan dalam. Membersihkan telinga ini adalah sebahagian dari sunnah Nabi dan bukan dalam kewajipan berwudu. Langkah seterusnya adalah membasuh kedua belah kaki sehingga ke paras atas buku lali, juga bermula dengan sebelah kanan yang didahulukan, kemudian sebelah kiri. Tambahan dari itu, perlu juga bagi kita untuk memastikan setiap anggota badan kita perlulah dibasuh tanpa meninggalkan sedikit pun. Baiklah Ustazah, bagaimana pula kalau kita nak mengambil wuduk di tandas awam? Salah satu caranya ialah mengambil wuduk di sink atau di sinki dengan cara perlahan-lahan supaya kita tidak mengotorkan atau membasahkan lantai dan juga tidak perlu membuka hijab atau tudung, cukup dengan menyelitkan tangan di anggota-anggota yang perlu untuk diusap. Untuk membasuh kaki, bolehlah kita masuk di dalam ruang tandas yang tertutup bagi memastikan aurat terjaga, dan juga bolehlah kita membasuh kaki di dalam kawasan itu menggunakan botol kecil ataupun paip air. Selepas mengambil wuduk, haruslah kita memastikan bahawa kawasan yang kita gunakan untuk mengambil wuduk tadi tidak terlampau basah. Akhir sekali, semua langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan cara yang tertib. Kalau tidak, wuduk itu tidak akan sah. Mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada penonton apakah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mengambil wuduk? Ada sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan untuk mendapatkan lebih ganjaran. Yang pertama, sebelum berwuduk, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, bersihkan kedua tapak tangan sebelum mengambil wuduk. Berkomor-komor juga adalah satu sunnah yang boleh dilakukan sebelum mengambil wuduk, dan juga membersihkan hidung. Bagaimana untuk membersihkan hidung? Untuk menyedutkan sedikit air ke dalam hidung dan menghembuskannya kembali untuk membersihkan apa-apa yang ada tersumbat atau kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Nombor 4 ialah untuk memberus gigi sebelum melakukan langkah-langkah yang lain dalam berwuduk. Memberus gigi ini boleh dilakukan dengan berus gigi yang biasa kita gunakan di rumah, dan boleh juga kita gunakan siwak. Telah digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan giginya setiap kali beliau hendak mengambil wuduk. Sunnah yang dilakukan semasa mengambil wuduk pula adalah untuk jangan membazir air sewaktu mengambil wuduk. Ini adalah sesuatu yang telah diajar oleh Rasulullah SAW ketika seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang adakah pembaziran dalam mengambil wuduk. Rasulullah SAW telah jawab bahawa walaupun kita berada di sungai yang mengalir, tidak patut untuk kita membazir air dalam mengambil wuduk. Apakah sunnah-sunnah mungkin kalau ada Ustaz selepas mengambil wuduk? Antara sunnah yang boleh kita lakukan selepas mengambil wuduk adalah untuk kita membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tapi Ustazah, perlu juga ya kita ingat
untuk membaca doa ini selepas kita dah keluar daripada tandas. Tak wajar untuk kita menyebut kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tandas. Sunnah yang seterusnya adalah untuk kita solat 2 rakaat seperti mana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berwuduk menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengerjakan solat sunat 2 rakaat, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Okey, alhamdulillah Ustazah, memandangkan kita dah lebih faham langkah atau cara untuk mengambil wuduk, apakah kelebihan ataupun fadilat mengambil wuduk? Jadi antara kelebihan mengambil wuduk adalah ia dapat menghapuskan dosa dan menyucikan diri kita. Dan ini adalah sesuatu yang Rasulullah SAW juga telah menerangkan di dalam hadis, barang siapa yang berwuduk dan membaguskan wuduknya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya, dari badan dia akan keluar dosa-dosa sehingga keluar daripada bawah kuku-kukunya juga. Subhanallah, Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang kita ni yang banyak dosa. Allah ampunkan, Allah sucikan, Allah gugurkan dosa-dosa dengan air wuduk yang jatuh daripada badan kita. Subhanallah. Kelebihan yang kedua adalah sangat macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah bersabda di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, wallahu yuhibbul muttahirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Kelebihan ketiga ialah wuduk ini akan mencahayakan diri seseorang itu pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW telah berkata di dalam hadis, sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan yang bercahaya. Alhamdulillah, Ustazah telah kongsikan kepada kita banyak sangat fadilat untuk kita mengambil wuduk. Walaupun begitu, hadaf ataupun tujuan pertama kita adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kita apakah perkara yang boleh membatalkan wuduk? Jadi pertama ialah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Kedua adalah apabila seseorang tidak sadarkan diri mereka. Tetapi jika seseorang tidur dalam jangka masa waktu yang sikit sekali ataupun terlelap sahaja dalam keadaan yang duduk, maka wuduk itu tidak batal. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara suami isteri ataupun antara lelaki dan perempuan yang dewasa yang bukan mahram. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Baiklah, ini adalah merupakan hukum-hukum umum untuk mengambil wuduk pada keadaan yang biasa. Tetapi ada juga keadaan yang memerlukan sedikit ubah suai berdasarkan ataupun tergantung kepada keadaan tersebut. Seperti sedang berlayar dan tidak dapat terjumpa air pada kawasan itu, ataupun bagi mereka yang sakit di mana kulit mereka tidak dapat disentuh dengan air. Makanya dalam keadaan yang tertentu seperti ini, bolehlah kita merujuk pada modul adil seperti yang tertera. Dan akhir sekali, setiap usaha kita untuk belajar dan juga mengambil wuduk itu merupakan satu ibadah. Setiap kali kita membasuh muka kita, tangan kita, itu juga merupakan satu peluang untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga ingin berpesan kepada sesiapa sahaja yang ingin belajar untuk mengambil wuduk, untuk solat, untuk bermula dengan langkah yang pertama iaitu belajar dan biasakan diri dengan membuat ibadah ini, dapat pahala yang banyak dan insya-Allah ia akan menjadi sesuatu yang terbiasa dan mudah, insya-Allah.